Baiklah saudara, lintas langsung negeri-negeri petang ini dimulakan dengan negeri di bawah Bayu. Antara paparannya, bantuan khas buat bakal pelajar IPT dan calon SPM bukti usaha pemerkasaan modal insan. Perinciannya kita bersama Muhammad Dia Sahlan di sana. Silakan Dia. Baik, terima kasih Norlela di Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bantuan tunai pendaftaran Institut Pengajian Tinggi IPT Budi sebanyak RM2,000 untuk kemasukan pertama kali dan bantuan khas tunai bagi peperiksaan SPM, STPM dan STAM 2021 bakti yang diperuntukkan kerajaan negeri melalui Belanjawan Negeri Sabah 2021 dilihat sebagai usaha kerajaan memperkasa modal insan. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad berpendapat langkah itu juga mampu mengurangkan beban pelajar untuk meneruskan pembelajaran dalam suasana pandemik COVID-19. Bagi saya, peruntukan khusus untuk pelajar-pelajar yang memasuki universiti bagi kali pertama sebanyak RM2,000 itu suatu ihsan yang amat ditunggu-tunggu dan amat diperlukan oleh pihak siswa dan siswi yang berkenaan. Ini kerana bagi saya keperluan untuk memasuki universiti ini banyak. Jelas Dr. Syahrudin, bantuan tersebut juga sudah tentu mampu mengurangkan beban ibu bapa dan keluarga dalam menyediakan keperluan untuk memulakan pengajian di institusi pengajian tinggi. Manakala bagi pelajar menengah yang bakal menghadapi peperiksaan juga sudah pasti mendapat suntikan motivasi dari segi keperluan untuk menyediakan diri dengan bahan peperiksaan serta perkara-perkara berkaitan menerusi bantuan tersebut. Sejumlah RM12 juta diperuntukkan kerajaan negeri untuk melaksana inisiatif itu. Para pemimpin agama di daerah Membakut diminta terus bekerjasama dengan wakil rakyat, pemimpin masyarakat termasuk pejabat daerah, pejabat pembangunan masyarakat dan ketua-ketua adat untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu masyarakat dan pembangunan di daerah terbabit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut, Datuk Muhammad Arifin Arif berkata terdapat pelbagai perancangan untuk membangunkan daerah itu. Antaranya menjadikan Membakut sebagai satu daerah penuh yang dilengkapi dengan pelbagai prasarana selain mengurangkan masalah banjir serta membangunkan semula ekonomi rakyat. Sehubungan itu katanya kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan lancar. Kita berusaha untuk membangun ekonomi rakyat di kawasan ini seperti membangun semula kawasan padi yang lama terbiar, menggalakkan usaha pertanian dan sebagainya. Dan juga di kawasan laut kita menggalakkan usaha-usaha untuk produk-produk yang ada hubungan dengan perikanan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM dalam majlis ceria Natal bersama pemimpin di Membakut. Lebih 5,000 atau 60% pelanggan Agrobank di Sabah memilih moratorium bagi tempoh 3 bulan selain mengurangkan kadar bayaran pembiayaan sehingga 30% dalam tempoh 6 bulan. Daripada jumlah itu, lebih 3,000 merupakan usahawan mikro, 1,000 lagi melibatkan perusahaan komersial dan selebihnya pelanggan yang terjejas akibat pengurangan gaji. Bercakap kepada RTM, Pengarah Wilayah Agrobank Sabah Haji Tamrin Kuba berkata Agrobank akan terus membantu pelanggannya yang terlibat dalam sektor makanan dan tanaman untuk terus bertahan dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19. Usaha itu termasuklah membantu memulihkan projek penghasilan makanan dan tanaman yang diusahakan demi manfaat kedua-dua pihak. Ada pelanggan konsumer ni, satu gaji mereka dipotong. Yang kedua, kemungkinan mereka tidak berhenti kerja tapi pasangan mereka diberhentikan kerja. Jadi sekaligus akan impak dia punya pendapatan secara keseluruhan. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan lanjutan moratorium yang berakhir September lalu kepada Disember tahun ini bagi individu yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan berikutan impak daripada penularan pandemik COVID-19 dan selebihnya kerajaan melaksanakan pendekatan bersasar. Keputusan itu diambil selepas perbincangan dilakukan dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Gubernur Bank Negara Malaysia.
Sepasang suami isteri ditemukan mati di rumah mereka di Luyang, Kota Kinabalu malam tadi. Laporan polis dibuat jiran mangsa selepas terhidu bau busuk dari rumah berkenaan. Ketika dihubungi RTM, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Majinje memberitahu mayat pasangan berusia 46 tahun dan 37 tahun itu ditemukan terbaring bersebelahan dan sudah mereput. Menurut Habibi, berdasarkan maklumat pengadu, beliau mendengar pasangan berkenaan bertengkar 3 hari lepas. Hasil pemeriksaan di lokasi kejadian tidak menunjukkan sebarang unsur jenayah yang boleh dikaitkan sebagai punca kematian. Mayat dihantar ke unit Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Badan Bukan Kerajaan NGO terus aktif melaksana tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mendapani pandemik COVID-19 di negeri ini. Selain bantuan makanan, pelbagai sumbangan lain turut dihulurkan khususnya kepada petugas barisan hadapan. Kali ini menerusi kempen Rasa Sayang Anjuran Kowe, syarikat berkenaan memilih untuk menjalankan operasi nyahkuman di setiap premis kerajaan dan bukan kerajaan secara percuma. Penyelaras program Khadijah Enduni Arifin berkata, sepanjang operasi pihaknya turut memastikan pematuhan SOP dilakukan seperti sanitasi badan, pemakaian sarung tangan dan pelitup separuh muka. Kami pilih tempat ini, pusat penjara adalah salah satu tempat yang tempoh hari kes yang begitu tinggi kan. So kami pilih untuk kami dapat buat aktiviti dan sambil beramal di dalam mengikut kempen ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjalankan operasi nyahkuman di penjara pusat Kota Kinabalu. Khadijah berharap lebih ramai lagi pihak tampil berbuat amal sekaligus bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan kebiasaan baru, pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Kembali semula bersama Norlela Muhammad Nor di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Ya, Sailan, terima kasih. Langsung dari negeri di bawah